Tajuk pada pagi ini insya-Allah fal yukrim jarah. Dalam hadis disebut, maka naklah kamu memuliakan jiran kamu. Karena jiran tetangga ini adalah penting. Bukan sahaja kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, puasa, sembahyang, berzikir, baca Quran. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia begitu penting juga. Kerana ada hubungan dengan manusia yang menyebabkan kamu masuk neraka. Seperti mana hubungan yang tidak baik dengan ibu bapa, kaum kerabat. Dan dinyatakan juga hubungan yang baik dengan jiran tetangga, hubungan buruk dengan jiran tetangga, ada hubungan dengan syurga dan neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi wal jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surah An-Nisa ayat 36. Maksudnya sembahlah Allah, yakni beribadatlah, patuhlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya, menduakannya. Ada Tuhan lain pula dengan sesuatu pun, kepercayaan, undang-undang dan sebagainya. Dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa. Minggu lepas kita dah panjang lebar kita buat bagaimana berbuat baik untuk kedua ibu bapa. Kaum kerabat, buat baik pada kaum kerabat, yakni kaum keluarga kita. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, yakni jiran. Teman sejawat, rakan-rakan kerja kita, dan ibnus sabil. Ini dinyatakan surah An-Nisa ayat 36, di mana apa yang disebut dalam ini ialah hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Mesti kena buat baik, kita akan mendapatkan jaran daripada Allah dengan kebaikan. Dan sebaliknya, sekiranya kita melakukan perkara yang tidak baik terhadap apa yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 36, maka Allah akan memberi balasan, sama ada di dunia ini ataupun di akhirat, sudah pasti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berkait dengan jiran ini Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka naklah dia berbuat baik kepada jiran. Sebab itulah malaikat sentiasa datang, lama-lama mari, ya Rasulullah, beritahu kepada orang ramai ni, berbuat baiklah kepada jiran. Acak kali kerek mari, berbuat baiklah kepada jiran, berbuat baiklah kepada jiran. Di mana Nabi menyangka bahawa acak kali sangat Jibril mari besar ni, seolah-olah aku fikir kalau jiran ni, kalau aku mati, faraidnya boleh beri pada jiran. Seolah-olah macam tu. Walaupun faraid ni tak ada faraid pada jiran, tapi nak suruh baiknya seperti anak beranak, macam boleh harta saka. Baik, nilai yang baik ni.
Kerana Jibril sentiasa datang dan sentiasa memberi pesanan kepada Rasulullah supaya menghubungkan dengan jiran, berlaku baik dengan jiran tetangga. Apakah yang dikatakan jiran ini? Jiran ni siapa dia? Semua kita ni rasa berjiran Melaka. Di mana Rasulullah menyebut jiran ni 40 buah rumah. Di sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, depan kita 40 pula, belakang ni bagi kampung-kampung lah. Bagi duduk bandar pula kalau lupa 40 tingkat 80. Dia duduk tingkat 40 lah bawah, tingkat 1. Jiran juga bertemu hari-hari dalam lift. Duduk mana? Tingkat 42. Jiran kita juga. Kerana dia berkait dengan kegembiraan dan kesusahan. Ada dia buat jamuan, memang dipanggil kita lah awal tingkat 40. Kalau ada kematian, kesusahan, kemalangan, kita pun ambil cakna kepada yang dinamakan jiran ini, yang sekitar kampung kita lah. Kalau duduk Dungung ke, duduk jauh 40 kilometer, tidak ada jiran lah tu. Di mana yang jiran yang terdekat, apa ni dekat sekali, dekat dengan rumah kita. Ni pintu rumah kita, depan pintu rumah dia, nampak hari-hari. Tu paling dekat. Jangan ukur dengan talitik pula. Apa paling dekat ni dengan dapur kita. Kita tak rajin tengok pun dia duduk dapur dia, kita duduk dapur kita, walaupun dekat. Tetapi yang dikatakan dekat hari-hari ni, mak lagi kerja mak, dekat hari-hari. Ada benda yang anak-anak ubah ni pesan apa, hari-hari jumpa, iaitu daripada muka ke muka. Ini dekat. Walaupun seberang jalan, ada tanah luk kan, ada jalan jauh, cakap tengok. Di mana ni jiran yang dimaksudkan jiran ini 40 kata Nabi. Di kalangan 40 ini ada hak-hak jiran yang tertentu. Yang pertamanya, jiran yang mempunyai satu hak, iaitulah jiran orang bukan Islam. Dia bukan Islam, orang Cina ke, yang bukan Islam lah, India, duduk sebelah kita, sewa ke. Biasa duduk Kuala Lumpur banyak jiran kita. Jiran daripada kaum Tionghoa, daripada India, orang putih ke, dinamakan jiran. Kita kena hormati sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Sebagai jiran yang tidak bermusuh dengan kita, dia diam saja, tidak bermusuh, tidak memerangi, maka dinamakan jiran yang mempunyai satu hak, iaitulah hak jiran saja. Yang keduanya, jiran yang mempunyai dua hak. Apa dia? Iaitu hak jiran dan juga hak sebagai saudara se-Islam. Dia tidak ada kena-mengena dengan kita. Cikgu daripada Kuala Lumpur mengajar sini, sewa depan rumah kita, dia orang Islam, maka dia mempunyai jiran yang mempunyai dua hak. Hak jiran, hak sesama Islam. Dan yang ketiganya lah jiran yang mempunyai tiga hak. Yang pertama, hak jiran kerana dia dekat dengan kita. Yang kedua, dia ni orang Islam, haknya ialah Islam. Yang ketiga ialah dia mempunyai persaudaraan dengan kita. Ibu kita, ayah kita, sepupu kita, cucu, anak duduk dekat-dekat dengan kita.
Iaitulah jiran yang mempunyai 3 hak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagi jiran yang mempunyai 1 hak tadi, jiran orang kafir lah. Macam mana kalau ada kematian ke? Orang bukan Islam, Kristian ke, Buddha ke, Hindu, dia mati, boleh pergi ke? Allah tidak melarang kita menghubungkan semua kaum, dan Allah menganjurkan kita menghubungkan kepada kaum-kaum yang lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Hujurat. Maka kita lihat pernah berlaku jenazah melintas depan Rasulullah. Ada jenazah lalu depan Rasulullah. Kemudian baginda berdiri tegak, macam hormat lah, tegak. Lalu ada sahabat beritahu baginda, "Ya Rasulullah, Yahudi tu, jenazah Yahudi." Kemudian Rasulullah SAW sabda, "Bukankah dia juga manusia?" Bermakna kena hormat manusia. Sama ada dia nak masuk neraka ke apa, itu kerja Allah SWT. Dalam kubur sam'iyak benda-benda ni kerja Allah Ta'ala. Kerja kita menghubung di atas dunia ini, berbuat baik sesama manusia. Jadi Rasulullah berdiri tegak, hormat, macam hormat lah kita kata. Jadi sahabat ni marahlah, "Yahudi ya Rasulullah." Maka Rasulullah kata, "Takkah dia itu manusia?" Maka maksudnya ialah boleh kita menghormati jenazah yang lalu, Yahudi, Hindu, Kristian. Rasulullah SAW juga pernah menziarahi seorang Yahudi yang sakit. Orang Yahudi sakit lagi, tak kira apa-apa musibah. Ada pun jamuah ni, ada khilaf ulama lah. Buat perkahwinan dia ada jamuah nak makan apa kita ni. Ada khilaf, ada ulama kata tidak wajib jemputan itu. Ataupun pergi tidak makan dengan yang was-was dan sebagainya, pergi. Dan kita dilarang untuk pergi menghormati agama dia, hari-hari agama dia. Kita pergi hormat ke dia, baris juga, masuk juga, berarak juga. Jadi kita tidak sampai pakai itulah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah hak jiran tetangga ni? Bila kita duduk di kampung ramai-ramai, ada yang jauh, dia akan bertemu. Sama bertemu di pasar, bertemu dalam majlis-majlis gotong royong, bertemu dalam apa-apa majlis pun, kerajaan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita bertemu dalam perhimpunan yang besar, 5 waktu sehari semalam, iaitu di masjid ataupun surau. Kita ambil cakna kepada jiran kita. Rumah ada 40 buah, 20 buah sahaja mari ke surau. Maka kita ambil cakna. Sebab apa dia mari? Sebab apa? Maka kita menghubungkan dia. Hak-hak jiran ni dibanyaklah berlaku. Biasalah kita duduk, ada kemalangan, ada kerakyaan, ada kebahagiaan, ada macam-macam yang berlaku sepanjang kita hidup berjiran ni, macam-macam. Ada anjing ni kekoh anak dia ni, ada pokok tumbang, ada macam-macam sepanjang kita hidup terjadi. Maka yang pertama, jika ia meminta tolong, maka hendaklah kamu menolong. Jiran ramai-ramai ni kadang-kadang dia hari susah nak tolong. Tolong hantar dia ni kereta mampu, maka kita hantar dia. Tolong macam-macam, tak tolong. Kerana
mungkin di suatu masa yang lain kita pula menimpa kesusahan. Jadi semangat tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang keduanya, jika dia susah, hendaklah kamu bermurah hati membantunya. Nak pinjam duit ke, jangan nak pinjam 20,000. Dia orang yang susah ni, susah. Dia ada duit dah, cuma nak menambah, tak cukup. Biasalah bulan depan kita bayar. Bukan bayar di akhirat. Maknanya ada hari-hari susah, bukan susah setiap bulan. Ada hari susah. Begitulah juga kita, ada hari susah. Kita dah setak dah belanja sekian, tapi sakit anak, sakit pula cucu pula, konek belanggar pula, konek pokok terbalik pula, banyak kena beki. Maka kita tolong menolong. Sebab itulah kita hidup dalam masyarakat ni, bila ada kesusahan yang besar-besar, maka kita tolong ramai-ramai. Pakat rema, isytihar, rema. Kalau sikit-sikit ya, nanya mana dah cukup. Ada 250 hari. Akan nak minta spekar surah tau. 250 je nak. Makna jiran kat-kat ni ramainya 3 orang, 50 riyal seorang. Habis. Settle jiran terdekat. Kalau rumah bakar, ada cara lain pula, bantu. Sampai pekat kerajaan, JKM dan sebagainya. Yang ketiganya, jika dia sakit, maka hendaklah kamu merawatnya. Maksud merawat ni, kalau kita boleh berubat, kita mesi boleh lah, doktor boleh lah. Kalau kita tak pandai, kita ajak dia mari pergi hospital. Kadang-kadang kita tengok jiran kita ni sakit lama baru pergi hospital. Pergi hospital tu, padahal nak pergi hospital, kita tak ada duit. Maka orang yang memahami jiran ni tahu dah, memang tak ada duit, dah apa. Pocik atau di hospital, di klinik swasta, dah apa. Bayar lalu, apa kita tertanggung belaka. Baru sedar dia. Mana kalau pergi nak, tak apa, berapa. Itu ada kapan. Maka memahami jiran itu, dikala dia susah apa, kita tahu. Ada duit tu, ada. Tengok pada pakaian anak dia, kita tahu dah. Tengok daripada makan menu kenderaan dia, tengok tahu dah. Dia susah dah. Tak mutu 20 kali dah hidup lagi. Susah tu. Jika dia mati, naklah kamu menghantar jenazah ke pusara. Melawat dia, yang awak dak mati ada ke dia mati. Caca lah no, dari baloh. Lagi baru maknanya mati dah. Dak awak tengok mukamu. Caca orang sia ni. Mati juga. Maka bila dia mati ni, kita pergi rumah dia. Kalau kita sebagai jiran, jangan kita suruh nanak pula dia. Nanak apa buruk ni, kerja banyak orang hari ni dah. Sebab tu orang mati ni disuruh buat hari makan dang. Buat hari benda-benda, jangan menyusahkan tuan rumah. Jadi bila berlaku kematian ni, jiran terdekat lah. Kalau dekat-dekat ni lah. Ada. Selain daripada waris-waris dia mari, kita jiran terdekat ni. Nak guna air ke, nak guna apa ke, benda betul lah air tak ada dia. Slow air apa ni. Dia jiran ni air pakai benda ni. Tiup wear, laju. Ambil air kita, buat mandi. Laju. Tak sikit. Makna kemudahan-kemudahan kita beri pada dia. Jika dia mendapat kebaikan, adalah kamu turut gembira bersama-sama. Kalau dapat baik, kita bersama-sama. Dan kalau dapat keburukan, kita puas sedih juga. Dia mendapat kebahagiaan, anak seiyu. Kita yang jenis deki tau. Sahur tu, anak yang seiyu, sahur tu deki. Kita pergi, alhamdulillah, anak kita dah masuk seorang, tak apa cerdik. Ada anak dia cerdik masuk, alhamdulillah, bagus. 10 riyal kalau kita ada banyak itu hanya anda. Kalau ada banyak lagi, 50 riyal tambah bah lah. Nak pergi sini makan ni, minum.
tanda menhadiahkan kepada jiran yang berjaya, naik pangkat, berjayalah, mendapat cucu, mendapat anak. Kita tanda gembira, Allah, alhamdulillah dapat rezeki, tanda gembira. Kerana sahabat kita ataupun jiran kita bergembira. Dan sebalik dia mendapat kesusahan, macam-macam susah lah, kerana kehilangan, kerana kematian, kerana musibah. Banyaklah bab-bab susah ni, kerana anak-anak, macam-macam yang berlaku di sepanjang kehidupan kita ni. Maka kita tumpang merasa sedih juga. Sedih. Kalau memerlukan bantuan, kita bantu. Makna kita tumpang menunjukkan perasaan kita dengan jiran kita ni ada hubungan. Jangan duduk dengung, duduk seperang tengok, benda adang ke dia. Walaupun dia ni duduk kata kita sama ni, wah, duduk ngepakkan orang, benda mu. Kita jangan balas lah. Kita sebagai jiran tetangga ni jangan balas. Dapat aku balas mu, aku sehim. Aku balas mu, aku nak kata mu. Aku balas mu, aku nak wasak mu. Macam-macam lah. Kita jangan membalas keburukan dia. Tak balas lah. Kerana Rasulullah SAW tidak pernah membalas keburukan yang dilakukan oleh jiran. Sebaliknya Rasulullah memberi kebaikan kepada orang yang buat jahat pada dia. Ini satu pengajian tasawuf yang tinggi dah. Siapa-siapa yang belajar tasawuf akhlak ni, di antara ayat orang tasawuf ni, berbuat baiklah kamu kepada orang buat jahat pada kamu. Membuat baik, mu akan buat baik kepada orang buat jahat pada kamu. Payah ayat tu dah. Tapi itulah akhlak Rasulullah. Kita nak ikut. Kerana dia tahu apa yang buat baik ni, pengorbanan daripada kebaikan dia, patut dia boleh serang dengan mulut, serang dengan macam-macam. Tapi dia buat baik, dia tahu dia mendapat pahala, dan dia tahu ada ganjaran, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah. Sebab itulah bila sebut jiran tetangga ni, dia sebuah rumah, satu rumah tangga. Kita sebuah rumah, satu rumah tangga. Begitulah 40 keluarga yang berada. Kalau kira lebih 100 rumah ada di kampung kita, itu adalah jiran kita semua. Kalau tiap-tiap rumah itu adanya nilai-nilai kebahagiaan, maka dia menjadi jiran yang baik. Kamu berjiran dengan dia, dia berjiran dengan kamu. Kalau dia beriman, kita beriman, semua jiran kita pupukkan dengan semangat keimanan, maka akan lahirlah sebuah rumah tangga yang bahagia, sebuah masyarakat yang bahagia. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan bahawa ada 4 perkara yang membahagiakan kita. 4 perkara. Kalau ada 4 perkara ni, bahagialah dalam rumah tu. Makna suka, bahagia, tenang. Yang pertama kata Rasulullah, memiliki perempuan, isteri yang solehah. Sebab tu aku nak kahwin ni, kena cari orang macam mana, jangan cari ibu buiti. Tahu tak ibu buiti? Ibu buiti ni takut ke bini. Nak dah dapat tangga lagi ni, hari ni gaji ayah dia. Nak pergi mana pula? Siap baka dah anak-anak kita tu. Nak pergi kedai 5 riyal. Kedai roya mogah. Nak pergi kedai nak beli. Tahu dah ya Allah. Habis paruh gaji dah dia. Padang garuk balik. Kalau isteri yang solehah ni tahu dah untuk lelaki gaji 2,000. Padang nak beli alat-alat dapur ya dah. Pasal beli-beli mana-mana lah. Solehah lah tu. Jadi kalau ada perempuan yang solehah dalam rumah tu, salah satu ciri bahagia. Yang kedua, rumah yang luas dan besar. Itu rumah luas. Rumah yang luas ni ialah supaya tetamu mari ada keselesaan, tempat ibadat, tempat rehat, orang mari bertandang pun ada. Ini nyatakan dalam hadis. Rumah lebar, ada ruang tamu besar balik. Keselesaan, dapur comel.
Yang kita ingin jiran yang baik. Satu kebahagiaan dalam hidup berkeluarga kita ni jiran. Kalau bayangkanlah kita ni molek dah, baca Quran dah, tapi jiran pula danduk pula nu. Hak nu pula berlembu pula, naik nu pula busuk Allah. Jiran di belakang pula main mesnya. Ni kilang perabot pula, berdebu pula ni. Makan si puluk pagi-pagi tengok, mana iti warna kelabu. Tadi dah ubah genyo. Kenapa? Abuk gaji. Ya Allah. Kalau kita jiran yang baik-baik, hak ni wari semakuk, hak ni wari semakuk, hak ni wari pisang, hak ni wari ni, bagus kebahagiaan. Duduk atas lambu pula mana gana-gana. Toleransi di antara sesama lain dengan cara yang baik. Kalau ada jiran yang baik, salah satu ciri yang ketiga kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang keempat adalah hadis disebut kenderaan yang bagus. Kalau boleh ni ada kenderaan yang boleh, maknanya boleh pergi mana-mana. Tapi kalau dah kita miskin, tuan jadi dah kita dah kaya lagi, kita terimalah. Mana dak mana ya, itu suka buruk je, kata buruk je. Ada juga orang bahagia, tapi nak ayat tanda-tanda bahagia. Maknanya kalau ada pak perkara ni yang suka dia, kata start lalu dia rasa suka. Sebab itulah rumah ini ibarat syurga. Kalau setiap jiran tetangga kita mempunyai ciri-ciri yang seumpama ini, maka dia akan melahirkan satu masyarakat Muslim, sehingga sampai peringkat negara itu Muslim. Sebuah negeri itu negeri yang beriman. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman makmur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam rumah tangga ni, sebagai syurga ni, mana isteri ni sebagai kena hormatlah pada lelaki. Kerana isteri ni mu nak masuk syurga, mu kena lakoh tok lelaki dulu tu. Mu derhaka lebih kurang, mu sihir dia jadi bodoh, tak bau syurga. Jadi rumah tangga kita walaupun perhiasan ramai ni, kita membodohkan suami dengan sihir dan sebagainya, gaji 9,000, 10,000, masuklah kecek je lah ke. Boleh beli lasik, boleh beli bahagia. Di dunia, akhirat kamu masuk neraka kerana membuka isteri yang solehah. Dan dalam kehidupan berkeluarga juga, suami isteri ni, terutamanya isteri, menjaga rahsia rumah tangga dia. Jangan cerita pula jiran dah medah duduk malek duduk atas lambu pula ni cerita pula. Tok laki mu kan dia tok laki. Tok laki aku ada tu apa? Minta perlu ya leh dak wi deku. Tapi baik. Gini cakap baik maleng gini. Tapi kupi sikit ke deku. Dan tak laki mu. Tok laki aku Allah bekeng raleh ini bekeng. Tapi minta biti wi mau. Sebab itulah dalam kehidupan keluarga ni, jangan cerita rahsia kita, tok laki kita, tok puan kita dengan jiran-jiran tetangga. Itu biasalah. Kita nak cerita kalau hanya jiran tetangga. Tetapi jiran tetangga kita ni luah dah. Main Facebook pula ni. Cerita wayak ni. Ini suami saya. Dia makan ni, makan jepuk pun khabar, makan kepuk pun khabar. Hak ni macam-macam. Cerita luar hati pula, tu lelaki saya gini macam-macam. Dilarang mengkhabarkan rahsia-rahsia suami isteri, terutamanya kepada yang kita sebut pada ini ialah jiran tetangga.